Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada berita gempar sedikit. Semalam kita dengar bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan beliau menunggu nama daripada UMNO untuk jawatan Timbalan Perdana Menteri. Tapi semalam beliau berkata beliau minta UMNO menamakan siapa saja kecuali Zahid Hamidi. Ini satu perkara yang tak pernah berlaku dalam sejarah. Okay. Kedua, hari ini walaupun semalam dia suruh UMNO menamakan Zahid Hamidi, hari ini dia sudah memaksa UMNO untuk menerima Hishamuddin Tun Hussein sebagai calon Timbalan Perdana Menteri daripada UMNO. Ini saya rasa dah terlalu melampau Muhyiddin Yassin ni, tuan-tuan. Pagi tadi beliau menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Biasanya sebelum mesyuarat kabinet, ini adalah pertemuan biasa antara Perdana Menteri dengan Yang di-Pertuan Agong. Tapi yang agak pelik, selepas perjumpaan dengan Yang di-Pertuan Agong ni, Pegawai Tuanku telah mengeluarkan satu kenyataan yang meminta ahli-ahli parlimen untuk menyokong belanjawan yang bakal dibentangkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri, pada 6 hari bulan November. Ini satu benda yang saya rasa kalau nak ikutkan memang saya tak boleh cakap, tapi saya terpaksa cakap. Saya rasa tindakan Tan Sri Muhyiddin ni dah terlalu desperate. Tak sepatutnya beliau berlindung di sebalik istana. Jangan sampai kerana beliau nak menyelamatkan tengkuk dia, beliau mempergunakan istana sedemikian rupa dan menyebabkan akhirnya orang merasa pelik kenapa istana mengeluarkan kenyataan sebegini. Pertama sekali saya nak beritahu, dalam Malaysia ni kita ada undang-undang kita ada rule of law kita. Kita ada sistem raja berperlembagaan. Maksud sistem raja berperlembagaan ni, tuan-tuan, kita punya sistem raja ni dengan sistem eksekutif kita, dia berpisah. Kita punya pentadbir, eksekutif dan raja menjalankan tugas masing-masing, berpisah, tuan-tuan. Jadi tidak boleh ahli politik mencampuri urusan istana, tidak boleh istana mencampuri urusan politik, dan tidak juga berlaku, tuan-tuan, kaki tangan awam mencampuri urusan politik juga. Ini benda yang sepatutnya berpisah di antara satu sama lain. Begitu juga dengan mahkamah. Dan selama hari ini kita hidup aman, damai, harmoni kerana kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Tetapi saya agak pelik dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh pegawai istana hari ini yang meminta supaya kita menyokong, iaitu ahli parlimen daripada kerajaan, daripada 222 orang ini, menyokong apa yang bakal dibentangkan oleh seorang Perdana Menteri yang sudah kehilangan majoriti di parlimen. Saya nak beritahu, ini adalah tugas dan tanggungjawab bidang kuasa orang politik. Jadi perbuatan Muhyiddin ni boleh menjejaskan nama baik tuanku. Saya tak tahulah sama ada dia berbincang dengan tuanku ke ataupun dia berbincang dengan pegawai tuanku ke. Tetapi bagi saya kenyataan yang keluar hari ini oleh pihak istana perlu berhati-hati kerana ianya boleh mengundang perkara yang tidak diingini. Saya minta supaya Muhyiddin ni berhentilah daripada menggunakan istana dan akhirnya merosakkan nama baik sistem beraja di dalam negara kita. Kita tak nak sistem beraja kita ni namanya dicalar akibat seorang Perdana Menteri yang gagal untuk mempertahankan kuasa dia. Hari ini saya nak beritahu bahawa untuk Muhyiddin membentangkan belanjawan, beliau sepatutnya
beliau sepatutnya membenarkan terlebih dahulu supaya undi tidak percaya, usul undi tidak percaya yang dibawa oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah dibentangkan terlebih dahulu. Sekiranya benda ini berlaku, maknanya beliau berlakunya pembentangan usul undi tidak percaya kepada Perdana Menteri dan beliau berjaya untuk kekal berkuasa sebagai Perdana Menteri, barulah beliau boleh membentangkan belanjawan. Kerana hanya legitimate Prime Minister yang entitled untuk membentangkan belanjawan. Barulah ahli parlimen yang sedia ada boleh mendengar ataupun bersetuju dengan apa yang ditulis oleh pegawai istana selepas pertemuan Muhyiddin dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ini patut minta maaf. Saya rasa ada sesuatu yang tak kena. Tak sepatutnya apa yang dikeluarkan itu keluar, kerana saya yakin ianya bukan datang daripada tuanku itu sendiri. Ini satu benda yang saya rasa sangat-sangat mendukacitakan. Sepatutnya hari ini Muhyiddin ni dia jadi anak jantan. Kenapa jadi anak jantan? Dia sepatutnya hari ini dia kena hadap benda ni sebagai seorang anak jantan, sebagai seorang pendekar. Kau Perdana Menteri, patutnya hadap, patutnya benarkan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali punya usul, dan dah dekat 30 orang mengemukakan permohonan untuk membuat usul tidak percaya kepada Perdana Menteri. Maka hadap itu dulu. Bila dah hadap itu dulu, kamu sudah pun disahkan sebagai Perdana Menteri, kekal sebagai Perdana Menteri, barulah kamu bentang belanjawan, ahli-ahli parlimen boleh menerima dan menyokong apa yang kamu bentangkan. Tapi kalau kamu sudah bukan lagi seorang Perdana Menteri, kamu telah kehilangan sokongan, kalau UMNO menyokong sekalipun, tetapi beberapa individu, kurang-kurang ada 4 orang individu telah pun menyatakan mereka tidak lagi menyokong kamu, maka secara automatik kamu telah kehilangan sokongan di dalam parlimen. Tidak ada lagi majoriti. Maka kamu kena buktikan. Kamu dah pergi jumpa dengan Tun Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir sudah pun berjanji nak memberikan 6 orang wakil rakyat kepada kamu. Maka gunakan peluang itu. Buktikan. Kamu dah berpakat dengan Syafiq Abdal. Syafiq Abdal pun sudah bersetuju bahawa kamu akan disokong, kerana Syafiq Abdal dengar cakap Tun Dr. Mahathir. Hari ni baru orang tahu bahawa memang betul Muhyiddin ni papet kepada Mahathir Mohamad, kerana akhirnya yang akan menyokong belanjawan ini termasuklah Mahathir punya kumpulan dan juga Syafiq Abdal. Jadi sepatutnya benda ni dibuat dulu. Jika kamu menang, undi tidak percaya ke atas kamu gagal, barulah kamu layak untuk membentangkan belanjawan. Ketika itu barulah ahli-ahli parlimen wajar untuk menyokong belanjawan yang dibentangkan oleh seorang Perdana Menteri yang legitimate, seorang Perdana Menteri yang sah. Tetapi dalam keadaan hari ini, saya nak beritahu, ahli-ahli parlimen, tak kiralah Barisan Nasional ke, PAS ke, DAP ke, PKR, tidak boleh dipaksa untuk bersetuju menyokong belanjawan 2021 yang dibentang oleh seorang Perdana Menteri yang sudah hilang majoriti. Tak boleh. Tidak boleh. Ini kena faham. Tugas wakil rakyat, tugas dia ialah memastikan sistem demokrasi di Malaysia berjalan, dan ianya tidak boleh dipaksa oleh siapa saja. Ini dijamin oleh Perlembagaan Malaysia. Tak ada orang boleh paksa ahli parlimen dalam Malaysia ini untuk memberi sokongan kepada Muhyiddin Yassin. Tak ada. Keduanya, hari semalam abah engkau ni duk kata bahawa dia boleh bagi kerusi timbalan Perdana Menteri UMNO dengan syarat
bukan daripada Presiden UMNO. Nak beritahu, parti UMNO ni bukan bapak kau punya. Bukan abah kau yang punya. Parti UMNO ni milik ahli UMNO. Sepatutnya sebagai seorang Perdana Menteri yang tidak mempunyai kuasa mutlak. Ni kena faham ni. Memang betul. Kalau seorang Perdana Menteri, dia ada hak. Dia ada dia punya discretion nak melantik timbalan dia. Tapi dalam keadaan macam mana? Kalau dalam keadaan dulu Barisan Nasional memerintah 61 tahun, BN itu sendiri boleh membentuk kerajaan, boleh memerintah Malaysia tanpa bergabung dengan parti-parti lain. Betul, Perdana Menteri boleh buat sesuka hati dia. Dia boleh letak timbalan, dia boleh letak menteri-menteri kabinet siapa dia suka. Tapi abah kau ni tak faham-faham bahasa, bahawa parti dia ni hanya memenangi 13 kursi. Daripada 13 kursi, hanya 6 kursi yang menyokong dia. 9 kursi dia curi daripada geng semburit PKR. Kemudian dia mencuri 16 kursi daripada UMNO. Itu sebab dia ada lebih kurang 32 kursi. Tetapi walaupun dia curi, kita punya MP Barisan Nasional masih ada 43 orang. Jadi kalau kita membentuk kerajaan campuran, PPBM campur dengan PAS, campur dengan UMNO, campur dengan GPS, maka kalau nak membuat keputusan, kalau mengagihkan kerusi, contohnya kerusi menteri-menteri, kerusi timbalan Perdana Menteri, kalau kerusi itu diperuntukkan oleh PAS kepada PAS, PAS akan tentukan sama ada Haji Hadi ke, Tuan Ibrahim Tuan Man ke, atau dia nak letak Taqiyuddin ke sebagai timbalan Perdana Menteri 2 ataupun timbalan Perdana Menteri mewakili PAS. Bila dia dah tetapkan, dia setuju untuk berikan kepada UMNO, maka ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO atau Presiden UMNO yang berhak untuk menamakan siapa yang bakal mewakili UMNO menjadi timbalan Perdana Menteri dan menteri-menteri. Mana boleh UMNO hantar nama sekian, Sipulan bin Sipulan ABCD sebagai calon menteri daripada UMNO. Tiba-tiba abah engkau ni, dah lah dia parti kecil, kita yang parti besar ni sanggup korban bagi parti kecil jadi Perdana Menteri. Tiba-tiba dia nak letak orang yang inclination dia, political inclination dia, parti UMNO, macam Isyamuddin, parti dia masih UMNO, tetapi sepanjang tempoh dia jadi dalam UMNO, bila kita kalah, apa dia buat? Pertama sekali, dia dah diberi mandat sebagai pemangku timbalan Presiden UMNO, tetapi dia tidak bertanding jawatan timbalan Presiden UMNO. Kenapa? Kerana dia tahu UMNO tidak mempunyai peluang untuk bangkit semula. Masa tu sudah berkira-kira nak menyertai PPBM. Kita tengok dia dah hantar dia punya orang. Kamsatun Sulaiman sudah pergi masuk ke Bersatu. Kita tengok geng-geng lama dia, Setiausaha Pemuda dia, Zulkifli Alwi sudah dihantar untuk menyertai Bersatu. Kita tengok dia hantar orang macam ahli parlimen Tasik Gelugur, dia hantar ke Bersatu. Orang ahli parlimen daripada Bukit Gantang, dia hantar pergi ke Bersatu. Kemudian ketua-ketua UMNO bahagian. Itu sebab saya buat laporan disiplin ke atas Hishamuddin Tun Hussein. Kerana terbukti beliaulah yang telah mempengaruhi ketua-ketua UMNO bahagian di negeri Sabah untuk keluar beramai-ramai menyertai Bersatu. Macam mana nak paksa UMNO terima orang macam ni mewakili UMNO menjadi timbalan Perdana Menteri? Dah gila. Jadi itu sebab kalau misalnya nak ikut surat, yang dikeluarkan oleh istana hari ini, yang meminta supaya diberhentikan politicking, saya nak beritahu, tidak ada orang lain yang patut dipersalahkan soal politicking yang tak berhenti-berhenti ni. Nyawa dah sampai hujung tanduk, jawatan Perdana Menteri dah nak hilang pun masih lagi nak menekan UMNO, nak memaksa. Ugut nak membubarkan UMNO, Ugut nak melokap kita punya Presiden UMNO dengan anak dia.
Apa kejadah ni? Apa benda ni? Saya nak beritahu Hishamuddin Tun Hussein, mana dia apabila kita tewas pilihan raya? Dia bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Dia bekerjasama dengan Azmin Ali, tokoh semburit negara. Dia bekerjasama dengan Mukris Mahathir. Orang macam ni ke kita nak angkat menjadi timbalan Perdana Menteri mewakili UMNO? Itu sebabnya saya nak beritahu. Saya nak beritahu. Baginda tuanku sepatutnya menghentikan politiking yang dilakukan oleh Perdana Menteri yang keterlaluan. Keterlaluan. Tak cukup-cukup ke? Berapa kali dah tuanku keluarkan kenyataan meminta, walaupun pegawai dia yang keluar kenyataan, meminta menghentikan politiking. Hari ini kita tengok jentera-jentera yang diarahkan oleh Azmin Ali mengatakan konon-kononnya tolong sebarkan bahawa kita kena tolak Zahid daripada menjadi timbalan Perdana Menteri kerana Zahid ada kes di mahkamah. Saya nak tanya, yang dakwa Zahid di mahkamah ni siapa? Yang dakwa Zahid di mahkamah ialah Kerajaan Pakatan Harapan. Siapa Kerajaan Pakatan Harapan? Kerajaan Pakatan Harapan ketika itu termasuklah manusia bernama Muhyiddin Yassin, termasuklah manusia bernama Azmin Ali. Tetapi yang kena siapa? Yang kena semua orang UMNO, pemimpin UMNO. Datuk Seri Najib, Datuk Zahid Hamidi, Tengku Adnan Mansur, Ahmad Maslan, kita tengok Syaril Samad. Saya buat report polis ke atas Hamari, saya pun kena. Saya lapor video lucah terhadap Azmin Ali, video dia, saya duduk lokap satu malam. Tetapi bila kes yang melibatkan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, saya ambil contoh, bila dia tukar saja Peguam Negara, dia gantikan dengan Peguam Ketua Komunis Melaya, iaitu Tommy Thomas. Apa berlaku? Apa berlaku tuan-tuan? Dia buang kes yang melibatkan Akta MCMC dan juga Akta Hasutan terhadap Sibar Rasa Rahsia, PKR. Dia buang kes yang melibatkan Eric Paulson. Dia buang kes yang melibatkan Tamrin Ghaffar. Dia buang kes yang melibatkan Hasan Karim. Dia buang kes yang melibatkan LTTE. Dia buang kes yang melibatkan Pang Likun yang memberikan rasuah dalam bentuk sebuah banglo yang nilai dia 4.25 juta. Dia jual dengan harga 2.8 juta saja kerana Pang Likun berjaya menukar tanah milik Magnificent Emblem daripada tanah pertanian tukar kepada perindustrian. Yang terima rasuah siapa? Yang terima rasuah Lim Guan Eng. Lim Guan Eng sudah didakwa di mahkamah. 60 saksi telah disenaraikan oleh pihak pendakwaan. Daripada 60 saksi, 25 orang sudah memberi keterangan. Walaupun dia dah tukar ketua hakim negara, dia dah gantikan Richard Malanjun menjadi ketua hakim negara, tuan-tuan. Saudara, walaupun Richard Malanjun ketua hakim negara orang dia, walaupun Peguam Negara orang dia, dia tak habiskan pun mahkamah. Sebab apa dia tak habiskan? Sebab nak lantik ni Lim Guan Eng sebagai Menteri Kewangan. Apa Muhyiddin buat masa tu? Muhyiddin tak buat apa. Masa tu Muhyiddin ialah Menteri Dalam Negeri. Muhyiddin tahu tentang kes terowong. Apa dia buat? Dia diamkan. Dia tak buat apa. Tuan-tuan tahu, bila mana kes ini dirayu, bila mana Mohsin Latif merayu di Mahkamah Pulau Pinang, meminta supaya keputusan yang dibuat oleh Hakim Datuk Hadaria, Jabatan Peguam Negara minta supaya dia dibebaskan, dilepaskan. Tetapi Hakim Datuk Hadaria memutuskan bahawa kes Lim Guan Eng dilepaskan dan dibebaskan. Apa maksud dia? Dilepaskan dan dibebaskan maknanya selepas ini, walaupun ada bukti pun, tuan-tuan, Lim Guan Eng tidak boleh didakwa di bawah kes banglo ni lagi, tuan-tuan. Tak boleh. Bila Mohsin Latif memohon supaya dikaji semula, dibuat semakan semula ke atas keputusan yang dibuat oleh Hakim Datuk Hadariah. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Di waktu pagi pembicaraan, sepatutnya hakim yang mendengar
Semakan semula itu ialah Hakim Datuk Abdul Karim. Tetapi pagi itu datang surat daripada pejabat Richard Malanjun meminta supaya ditukar. Ditukar, tuan-tuan. Ditukar, digantikan dengan Hakim Datuk Hadariah. Hakim Datuk Hadariah menyemak semula keputusan yang dibuat oleh Hakim Datuk Hadariah itu sendiri. Ini tuan-tuan, law of the jungle, bukan rule of law. Dan ini berlaku zaman Muhyiddin Yassin menjadi Menteri Dalam Negeri. Jangan lupa. Kenapa dia diam? Kenapa dia biarkan manusia bernama Lim Guan Eng diangkat, dilantik menjadi Menteri Kewangan? Manusia yang korup, jaga khazanah negara. Dan punca daripada pengkhianatan Muhyiddin ini, yang menutup mulutnya ketika Mahathir melantik Lim Guan Eng. Apa jadi pada negara? Kita tengok habis aset-aset tabung haji dijualnya. Kita tengok habis satu persatu aset khazanah. Kita tengok dulu kita ada sistem perkhidmatan kesihatan nombor 2 terbaik terbesar di dunia. Akhirnya sudah menjadi milik Mitsui. Dijual saham, tuan-tuan. Kita tengok satu persatu. Begitu juga tanah-tanah yang dimiliki oleh Kementerian Kewangan melalui khazanah. Habis dijual. Bangunan TM habis dijual. Saudara, ini berlaku, tuan-tuan, kerana manusia bernama Muhyiddin Yassin tidak pernah berkata apa-apa ketika mana Lim Guan Eng hendak dilantik menjadi Menteri Kementerian Kewangan. Hari ini dia nak cerita pasal Menteri UMNO tak ada moral. Kepala bapak kau. Tak ada moral apa? Kau main bini orang ada moral? Kau main bini orang ada moral? Azmin Ali tu, kita bawa laporan video itu, sudah kita bawa ke pakar forensik di Indonesia, kita bawa ke pakar forensik di London. Tapi sampai ke hari ini dia dilindungi oleh Menteri Dalam Negeri ketika zaman Mahathir, dan dia dilindungi hari ini oleh Perdana Menteri. Malah Perdana Menteri lahanat ini, tuan-tuan, telah melantik manusia bernama Azmin Ali ini sebagai timbalan Perdana Menteri. Cuma nama tak tukar jadi timbalan Perdana Menteri, dia letak Menteri Kanan satu. Tapi dia hari ini timbalan Perdana Menteri. Mampus je Muhyiddin ni, tuan-tuan, dialah Perdana Menteri kita. Jadi apa nak cerita pasal moral? Hamzah Zainuddin, kenapa dia tidak didakwa? Kerana dia diselamatkan sebab dia pindah pergi ke Bersatu. Mustafa Muhammad, kenapa dia tak didakwa? Dia tak didakwa kerana dia diselamatkan, kerana dia bersetuju pindah pergi ke Bersatu. Mas Ermiyati, ramai lagi, tuan-tuan, yang duduk dalam PPBM ni semua, tuan-tuan, ialah nangka-nangka busuk yang penuh dengan kes rasuah, yang bertahan di dalam UMNO ni, saudara. Yang didakwa adalah merupakan mereka-mereka yang menentang Mahathir. Tapi jangan lupa, ada juga di dalam UMNO barwa-barwa kepada Mahathir yang masih lagi ada dalam UMNO, tetapi mereka tidak didakwa, tuan-tuan. Jadi kena faham, tidak didakwa di mahkamah bukan bermakna seseorang itu bersih. Dan didakwa di mahkamah belum tentu orang itu kotor. Jadi kalaulah UMNO nak terus bekerjasama dengan pengkhianat daripada PPBM ni, saya cakap terus terang, sepatutnya UMNO hari ini tidak boleh meletakkan syarat lain kecuali UMNO perlu hanya menawarkan kursi Perdana Menteri perlu dikembalikan kepada kumpulan majoriti terbesar di dalam Perikatan Nasional, dan tidak lain tidak bukan kursi Perdana Menteri perlu dikembalikan kepada UMNO dan Barisan Nasional. Bila kita tak letak orang UMNO yang boleh berlaku adil selama tempoh 61 tahun memerintah, tuan-tuan, kita bagi barwa nama Muhyiddin ni menjadi Perdana Menteri, kita tengok apa dia buat. Engkau jadi Perdana Menteri pun atas ihsan UMNO, jawatan timbalan Perdana Menteri pun kau duk sibuk nak cerita pasal nak ada integriti
tak nak ada kes mahkamah. Siapa yang menentukan siapa yang didakwa dan siapa tidak didakwa? Engkau antara orang yang terlibatnya, wahai Muhyiddin. Kes-kes yang melibatkan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, contohnya yang baru-baru ni, engkau dakwa Lim Guan Eng. Apa dulu masa kau jadi Menteri Dalam Negeri, kau ni lembu sangat tak tahu? Kau lebih daripada tahu. Tetapi kenapa ketika itu kau tutup mulut? Sebab ketika itu Lim Guan Eng adalah rakan kongsi kau. Ketika itu kau cium mulut dengan DAP. Ketika itu kau pergunakan DAP untuk meraih undi orang Cina. Hari ini bila DAP dah tak bersama dengan kamu, baru kamu nak melakukan pendakwaan ke atas Lim Guan Eng. Ini bukan pendakwaan terpilih ke? Ini jelas pendakwaan terpilih. Jadi kalau dah nak mampus tu, dah tahu 6 hari bulan ni dah nak terkencit, bila-bila masa je kau akan dimalukan sebagai Perdana Menteri pertama yang gagal mendapat kelulusan belanjawan. Patut-patutnya belajarlah bertaubat, belajarlah menjalinkan hubungan silaturahim yang kau dah pecahkan dengan orang UMNO ni, bukan dengan mengugut macam ni. Kena ingat Muhyiddin, kau ingat kau tangkap Anwar Ibrahim ke? Kau tangkap Zahid Hamidi ke? Kau tangkap Najib ke? Kau ingat lepas ni kita orang akan duduk diam ke? Cuba buat. Cuba buat. Kalau kau nak tengok apa berlaku. Negara ni ada undang-undang. Jangan jadikan negara ni sebagai sebuah negara yang mengamalkan undang-undang rimba. Saya tahu malam tadi, geng-geng Publica, Azmin Ali pun ada semalam bersama dengan Hamzah, sudah bercadang nak menangkap Anwar Ibrahim, nak ditangkap. Lepas Anwar Ibrahim nak tangkap Datuk Zahid. Cuba buat. Saya cabar. Cabar. Kita tengok apa berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.